Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harik Mirza bin Hamid dari kelas JK 3. 1. Surah Al-Baqarah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat, serta rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Huraiannya, dirikanlah solat iaitu perintah untuk menunaikan solat dengan sempurna, menjaga waktu dan rukun-rukunnya. Solat adalah tiang agama dan hubungan langsung antara hamba dan Allah. Keluarkanlah zakat, tuntutan untuk menyucikan harta dengan memberi sebahagian kepada golongan yang memerlukan zakat, juga memperkukuhkan solidariti sosial. Rukuklah bersama orang yang rukuk, maksudnya galakkan untuk berjemaah dalam solat, untuk menunjukkan pentingnya kesatuan dan perpaduan dalam ibadah. Pelajaran yang kita dapat daripada ayat ini menekankan kepentingan ibadah individu dan kolektif dalam membentuk masyarakat yang taat dan bersatu. Yang kedua, surah An-Nisa. Wa in kiftum ala tuqsitu fil yatama fakihu ma tabalakum minan nisa imatna wa tulata wa rubba wa in kiftum ala tahdilu fawa bidatan aw malakat aymanukum dalika adna ala ta'ulu. Maksudnya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka berkahwinlah dengan perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau dengan hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk mengelakkan kamu daripada berlaku tidak adil. Huraian daripada ayat ini ialah keadilan terhadap anak yatim. Jika kita bimbang tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim dalam penjagaan atau perkahwinan, maka dianjurkanlah untuk berkahwin dengan wanita lain. Pilihan beristeri 2, 3 atau 4, Islam membenarkan kita berpoligami dengan syarat keadilan mesti dijaga. Jika tidak mampu berlaku adil, maka hanya seorang isteri saja yang dibenarkan atau bersama hamba sahaya yang dimiliki. Tujuan ayat untuk mengelakkan kezaliman dan ketidakadilan dalam perkahwinan serta penjagaan anak yatim. Pelajaran yang kita dapat daripada ayat ini menekankan prinsip keadilan dalam perkahwinan dan penjagaan hak golongan yang lemah. Yang ketiga, surah Al-Mutaffifin ayat 1. Wa'ilun lil mutaffifin. Maksudnya, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Huraian daripada ayat 1 ini, ancaman kepada penipu sukatan. Wa'il bermaksud kecelakaan besar. 1, ancaman keras kepada mereka yang menipu dalam urusan jual beli. Ayat kedua, allazi
allazi iza talu 'alan nasi yastawfun. Maksudnya yaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Uraian dari ayat 2 ini, mengambil hak orang lain dengan sempurna. Golongan ini menuntut hak mereka sepenuhnya apabila membeli. Ayat ketiga, wa iza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Maksudnya, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkannya. Uraian daripada ayat 3 ini, mengurangkan hak orang lain, tetapi apabila menjual, mereka mengurangkan sukatan atau timbangan. Pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini mengecam penipuan dalam memastikan penipuan dalam urusan muamalat dan menuntut kejujuran serta integriti dalam perniagaan. Ayat keempat, Surah Al-Isra. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk. Uraiannya, larangan untuk menghampiri zina bukan sekadar melakukan zina, malah mendekatinya pun dilarang, termasuk segala bentuk pergaulan bebas yang boleh membawa kepada zina. Zina sebagai perbuatan keji, ia merosakkan maruah institusi keluarga dan masyarakat. Zina juga sebagai jalan buruk yang membawa kepada pelbagai kerosakan sosial dan moral. Pelajaran yang kita dapat di ayat ini ialah Islam sangat menekankan penjagaan kehormatan dan kesucian diri serta menghindari segala jalan yang membawa kepada keruntuhan akhlak. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.